nak dilantik oleh kerajaan untuk menjadi mufti ataupun qadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu di zaman itu, para alim ulama bukan mereka tak nak terlibatkan dengan diri mereka dengan kerajaan, tetapi mereka takut jawatan yang mereka ada itu menyebabkan mereka ini rasa gerah. Satu. Yang keduanya, takut bila dah disuap dengan duit, perkara yang batil tak berani nak cakap, perkara yang hak tak berani nak cakap. Sallallahu alaihi Muhammad. Hak dan batil diselindungkan. Maka ulama waktu itu sangat takut bila berpegang dengan jawatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukanlah dia nak pilih penjara, tapi dia sebut satu lah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku lebih memilih penjara berbanding dengan jawatan yang kau berikan kepada aku. Kerajaan sumbat dia masuk dalam penjara waktu tu. Ditawarkan kepada dia macam-macam, kekayaan, kenderaan, apa lagi, rumah yang sangat cantik, tapi dia menolak. Waktu itu mufti suruh keluarkan dia, suruh nyatakan satu fatwa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu ialah makhluk. Sallallahu alaihi Muhammad, bukan kalamullah. Isu ni pernah berlaku zaman dulu, sampai berdebat di dalam mahkamah. Ada ulama Mu'tazilah ataupun ulama yang terpesong ni, mereka mengatakan Quran ini bukan kalamullah tetapi makhluk. Ulama-ulama yang beriktikad, ulama ahli sunnah wal jamaah, dia berkata kalau betul lah Quran ni makhluk, ambil Quran buh kat lantai, pijak tengok kalau berani. Tak berani tok-tok ulama-ulama tu, suruh keluarkan fatwa macam tu saja, dia memilih penjara. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata apa? Jari yang mengangkat kalimah asyhadu an la ilaha illallah, dari akhir kan, nak angkat kat mana tak jari tu? Asyhadu ke? Bukan, belum lagi. Asyhadu belum lagi. Ilaha belum lagi. Illallah, illallah tu baru angkat jari. Sallallahu alaihi Muhammad. Illallah, jari yang mengangkat kalimah tasyahud akhir di saat sembahyang aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesekali tidak akan menyesatkan manusia ataupun pengikut aku. Sebab apa? Ulama ni bila mana dia sebut saja sekali, dia keluar saja fatwa, bukan saja pengikut dia ataupun anak murid dia, hukum itu, fatwa itu akan digunakan sepanjang tahun sampai berabad lama dia. Aku takut dengan kata-kataku ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal, akan membuatkan mereka ni disesat. Itu hati-hati Nabi sebut di akhir zaman ni ada ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrudul fitnah wa fihim ta'ud, kata Nabi. Dinakalkan pula dalam hadis yang lain, yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah, kata Nabi. Ulama aku ni di akhir zaman, kata Nabi SAW, ulama aku di akhir zaman ni, kata Nabi, adalah sehina-hina makhluk yang bernaung di bawah langitnya Allah Ta'ala. Daripada mulut mereka datangnya fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hadis saya Nabi menyebut, siapakah kelompok ulama ni? Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun, kata Nabi. Akhir zaman nanti kamu akan jumpa dengan kaum ni, mereka ibadah, mereka semayang, tapi semayang dalam keadaan tak mengenal Allah Ta'ala. Semayang dalam keadaan jahil, tak tahu hukum hakam, ikut-ikut orang. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid tu kata Sallallahu alaihi Muhammad, Syekh Syekh Ahmad Zain Al-Fattani disebut sebagai taklid membabi buta namanya. Ikut-ikut orang semayang, dia tak tahu hukum, sebab apa aku kena semayang. Ini bahaya taklid Sallallahu alaihi Muhammad. Tentang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa qurra'un fasaqah, maknanya apa dia? Ulama yang fasik. Kalau lihat syarah dalam hadis ni, ulama menyebut bahawa wa qurra'un fasaqah ialah ulama ulama yang jahat, yang menyembunyikan fatwanya. Tidak merahsiakan perkara yang hak, menyembunyikan perkara yang batil. Sallallahu alaihi Muhammad. Hak ni berlaku di akhir zaman, kata Nabi SAW. Zaman ni dah ada. Hadis ni saya pernah bagi tahu pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dululah. Hadis dia panjang sebab Nabi sebut 4 benda. Yushiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh.
La yabqa min Islam, makna apa dia? Tidak akan tinggal pada Islam itu kecuali hanya pada namanya sahaja. IC nama Islam tapi tidak beramal dengan Islam, tidak ada akhlak Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, nama saja Islam lah ni, tapi mengamalkan riba. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab itu sistem sallallahu alaihi Muhammad ni, sistem ni dia akan kembali naik tuan di akhir zaman ni. Nak sebut sikit tuan, sebab tu malam ni saya buat rakaman. Pertama, bahagian ekonomi. Dia sebelum tiba kiamat ni tuan-tuan, dia akan muncul satu fenomena yang sangat dahsyat. Yang pertama, dia akan naik melalui ekonomi. Yang kedua, kewangan. Yang ketiga, bahagian perubatan. Yang kelima, education, pembelajaran. Nak sebut satu-satu payahlah. Pertama kita sebut bahagian kewangan. Zaman Nabi sallallahu alaihi Muhammad, kita gunakan wang ni, guna wang apa? Guna dinar sallallahu alaihi Muhammad, ataupun wang emas. Rajin kalau tuan-tuan rajin tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, guna wang emas. Zaman perang dunia kedua dulu sallallahu alaihi Muhammad, yang sekarang ni yang pegang bank dunia siapa dia? Semudah sebutlah Yahudi lah sallallahu alaihi Muhammad. Yahudi lah pegang wang dunia lah, bank dunia lah ni sallallahu alaihi Muhammad. Yang pegang bank dunia sekarang Yahudi. Bila berlaku perang dunia kedua, waktu tu dia pertukarkan emas kepada dolar sallallahu alaihi Muhammad sebagai wang transit nombor satu digunakan oleh seluruh dunia. Kalau bandingkan dengan duit kita hari ni, duit kita Malaysia, mereka kata tak laku dah, memang turun banyak. Dulu kita dengan Singapura, duit kita sama, RM1 kita RM1 dia sallallahu alaihi Muhammad. Lah ni RM1 kita $1 dia bersamaan dengan 3 ataupun RM4 lebih sallallahu alaihi Muhammad. Duit kita dah susut jatuh dah. Mari pula Covid ni, ekonomi jatuh merudum. Setiap hari PKP yang pertama lu, Malaysia ni tuan-tuan rugi nak dekat 300 nak dekat 3 hingga 4 bilion setiap hari ekonomi kita. Lah ni bolehlah sikit ekonomi berjalan lah seperti biasa. Rugi sikit je 300 juta sallallahu alaihi Muhammad. 300 juta sehari Malaysia lah ni. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan melihat pada aspek ilmu eskatologi akhir zaman ni, bila mana ekonomi kita makin merudum sallallahu alaihi Muhammad, lah ni dia buat dua perkara. Yang pertama, memang dia nak jatuhkan ekonomi kita. Yang keduanya, dia nak mengajar kita tentang satu transit yang terbaru. China dah buat dah satu sistem yang disebut sebagai sistem digital. Dah tak guna duit dah. Lah ni guna sistem digital, guna nombor je, digit sallallahu alaihi Muhammad. Buktinya apa dia? Mereka dah mewujudkan sistem-sistem kewangan berunsur-unsur. Orang tidak pergi ke kedai membeli menggunakan duit dah. Sekarang ni beli menggunakan online. Betul ya? Adanya Shopee, adanya Lazada. Kalau kita masuk duit, angka nombor mereka boleh buat sendiri. Sebab yang pegang bank dunia ni siapa dia? Yahudi lah. Mungkin tuan-tuan tak nampak sikit lagi sallallahu alaihi Muhammad. Kita cerita bab isu Covid ni dulu sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Malaysia ni makin hari ekonomi makin jatuh. Bila ekonomi jatuh menudung, waktu itu kita terpaksa nak buat pinjaman sallallahu alaihi Muhammad. Kerajaan akan terpaksa buat pinjaman. Memang itu pun mereka nak cadangkan macam tu, nak bagi ekonomi kita ni jatuh merudum sallallahu alaihi Muhammad, dan kita terpaksa buat pinjaman kepada mereka. Yang pinjam, kita pinjamkan siapa? Pinjam bank dunia. Dia tawarkan dua perkara. Nak pinjam, aku tawarkan kau pinjam. Kalau kau ada hutang, aku bayarkan hutang dan aku gandakan pula. Contoh kata, kalau kita hutang 40 bilion, Malaysia hutang 40 bilion, aku bayar hutang 40 bilion, aku bagi lagi 40 bilion. Jadinya macam mana sallallahu alaihi Muhammad? Waktu tu dah tidak ada menggunakan wang. Sebab tu Nabi kata akhir zaman kena banyak simpan emas. Simpan emas, simpan dinar. Ibu-ibu simpan emas. Hak zakat tu kena tahulah berapa sallallahu alaihi Muhammad. Bukalah zakat perak ni berapa, yang siapa simpan emas kena simpan emas dah mulai hari ni. Sebab tu ada hadis sahih sallallahu alaihi Muhammad. Sebab kita lah ni akhir zaman tak guna duit dah, dia akan guna sistem digital. China dah guna dah, tak guna duit dah sallallahu alaihi Muhammad. Dia boleh letak dalam akaun kita 40 ribu contoh dalam akaun sallallahu alaihi Muhammad. Nombor dia boleh main sallallahu alaihi Muhammad. Orang boleh buat, just nampak macam nombor saja. Tapi inilah yang berlaku akhir zaman ni. Tapi nak ikut
nak minta duit pinjaman pada mereka boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu lah. Syaratnya dalam bab urusan kewangan, ekonomi dan juga pentadbiran kau kena serahkan kepada kami. Nak pinjam boleh, tapi ada syarat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu itu dia akan wujud satu pahaman yang baru yang disebut sebagai One World Religion. One World Religion ni mereka dah tanda tangan hampir 70 negara. Kesatuan dalam agama. Mungkin tuan-tuan tahu, ada yang tahu ilmu baru, yang tak tahu, yang dah tahu bagi peringat, yang tak tahu ilmu baru. One World Religion ni cukup bahaya, ancaman akidah di akhir zaman ni. 70 negara dah tanda tangan, ataupun mudah disebut sebagai normalisasi Israel. Nak mengiktiraf Israel sebagai negara yang ada negara dan juga buat kedutaan dalam negara kita. Bukan negara kita lah, negara-negara lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan proses tu nak berjalan sampai ke ni Malaysia ni. Sallallahu alaihi Muhammad. 70 negara dah tanda tangan dah. Tinggal lagi 10 negara. Mereka target negara Islam. Negara-negara Timur Tengah habis rosak dah. Syria dan Iraq mereka tak ikut, mereka tak ada tanda tangan. Sebabnya Syria dengan Iraq ni, Syria dengan Iran ni mereka Syiah. Jadi terbalik pula dah. Ulama ahli sunnah yang berpegang teguh dengan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang mana ada tangan program ni, Syiah pula yang tak tanda tangan. Jadi terbalik pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam proses Mesir pun dah tanda tangan dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Negara-negara lain, UAE yang terbaru, Sallallahu alaihi Muhammad, adanya hukum Islam. Arab Saudi dia pun target dah. Bila dah wujud One World Religion ni tuan-tuan, adanya Yahudi, adanya Islam, adanya Nasrani, jangan gaduh-gaduh lah. Kita ni Tuhan kita sama. Yahudi pun beriman dengan Allah Ta'ala, Nasrani, Kristian pun beriman pada Allah Ta'ala pun. Masalahnya jangan gaduh lah. Maka diwujudkan satu keamanan yang sangat dahsyat. Sesiapa yang menentang waktu itu akan dianggap sebagai teroris ataupun pengganas. 70 negara, tambah 10 lagi jadi 80. Terkait dengan satu hadis Nabi, Malhamatul Kubra, bila mana timbul satu gerakan yang disebut sebagai 80 panji yang akan menyerang tentera Imam Mahdi Al-Muntazar. Waktu itu tuan-tuan akan lihat siapa yang menentang mereka akan dianggap sebagai pengganas. Sebab ni ada hadis Nabi, 80 negara. Waktu tu Islam satu ya, 80 negara ni akan attack Islam. Ni yang berlaku tuan di akhir zaman ni. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Batu nak tak nak kita kena kembali kepada Islam. Kewangan dia akan naik, education. Lah ni orang belajar online ni, betul tak? Anak tuan-tuan belajar online ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa dia buat macam tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Memang pertama sekali, hadis pertama Nabi sebut, la yabqa min Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Ni hari ni yang mengaji sekolah kebangsaan, sekolah menengah dia tak kisah sangat, tapi yang dia nak betul-betul nak jatuhkan ni siapa dia? Orang yang menghafal Quran. Sebab ni hadis Nabi yang kedua, tidak akan tinggal pada Quran itu melainkan hanya pada tulisannya saja. Orang dah tak baca Quran, orang dah tak hafal Quran. Buktinya anak-anak murid saya bila balik ke rumah lupa tulis Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Lupa habis orang hafal Quran. Dia pun memang itulah usaha ke arah nak sampai kepada titik yang sangat jauh, iaitu kemunculan Dajjal laknatullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia siapkan dulu, prepare dulu awal-awal. Education habis. Tadi kewangan kan? Kewangan, education, pembelajaran. Yang ketiga, masajidhum amirah wa hiya kharabun minal huda, kata Nabi. Apa dia? Masjid kamu di akhir zaman ni, Nabi kata, lawa, cantik, tersegar indah, tapi jauh daripada hidayah dan petunjuk Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata tempat kita alhamdulillah, yang boleh sembahyang Jumaat kena pergi. Takut nanti zon merah tak boleh pergi dah. AJK lah boleh main. Sallallahu alaihi Muhammad. Di PKP hak pertama dulu masjid tak boleh pergi. Tentang ingat lagi tak? PKP hak pertama dulu masjid tak boleh pergi. Dah terkena dah hadis Nabi yang nombor 3 ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Masjid lawa tuan-tuan pergi Putrajaya, sebutlah apa saja masjid semua ada. Di Kelantan dia pun dah buat masjid seumpama macam Makkatul Mukarramah. Masjid Mekah nama dia. Masjid apa tau? Di Gua Musang apa? Di Jeli Gua Musang. Masjid besi ada, masjid kayu ada, masjid antik, masjid kristal pun ada, Terengganu. Lawa cantik saja, tapi orang tak nak main sembahyang, jauh daripada hidayah Allah Ta'ala. Kuliah apa pun tak ada. Ni Nabi sebut.
Yang kelima tadi, hadis tentang ulama di akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Empat-empat ni berlaku dah berlaku kata Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jelas berlaku di hadapan mata kita. Dia akan naik tuan-tuan. Semua ni akan naik, education, kewangan sallallahu alaihi Muhammad, daripada sudut pembelajaran. Ekonomi kita akan jatuh merudum tuan sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan tengoklah lepas ni. Covid ni ujian kecil sallallahu alaihi Muhammad. Lepas daripada Covid ni tuan-tuan pasti tuan-tuan tengok ada satu ujian lagi dahsyat daripada ujian Covid. Kita nak bagi tahu apa dia sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz kasyaf dah, bukan kasyaf. Dah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan tunggulah sallallahu alaihi Muhammad. Persiapkan diri kita tuan-tuan untuk menghadapi ujian yang sangat dahsyat selepas ni. Ujian lepas Covid ni lagi sangat-sangat dahsyat sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu saya nampak tuan tak ada jalan lain dah melainkan kita kena kembali kepada Islam. Kena kembali kepada Islam tuan. Dulu kita guna slogan kita jaga kita. Memang kalau ikut syariat kena ikutlah. Kita jaga kita. Aku jaga hang, hang jaga aku. Hakikat kita berserah pada Allah Taala, Allah jaga kita. Berapa lama dah kita guna ayat tu? Lama kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita bukan tak taat ulul amri, kita taat sungguh. Pakai mask, solat berjarak, alhamdulillah. Kuarantin pula 14 hari. Nah, dulu sebut kalau kata 14 hari kuman mati, alhamdulillah. Lah ni PKP makin berganjak, kes makin meningkat. Kita kena kembali pada Islam. Nak tak nak, itu jelah jalan penyelesaian dia, solution dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tutup siaran-siaran yang maksiat, konsert-konsert yang melarakan di televisyen, tutup. Dulu waktu MHT ke-70 kita ingat ada bacaan Yasin dalam TV, alhamdulillah. Kena ujian musibah, cuba tukar balik kan sallallahu alaihi Muhammad. Bukanlah kita lawan kerajaan dah, nasihat sallallahu alaihi Muhammad. Kembali kepada Islam. Ada bacaan Yasin, ada 24 jam pun tak apa bacaan Yasin tu. Isihakan untuk buat solat sunat hajat perdana tiap-tiap malam. Kan bagus sallallahu alaihi Muhammad. Buka ruangan masjid seluruhnya, SOP kena ikutlah SOP. Kuliah agama jangan disekat sallallahu alaihi Muhammad. Buka seluruh-luahnya sallallahu alaihi Muhammad. Ruang untuk orang beribadah ni sallallahu alaihi Muhammad. Sebab itulah jalan terakhir kita dah ni. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada jalan lain dah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpanjang perbahasan itu. Dalam cerita dia cerita, kan? Kena cerita juga. Itulah sifat Nabi Yusuf AS. Seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat masyhur sallallahu alaihi Muhammad, yang terkenal sebagai seorang nabi yang begitu hebat. Bila mana Nabi Yusuf AS ni sampai dia dipilih untuk masuk ke dalam penjara. Memang dia masuk penjara tuan-tuan waktu itu. Pertama saya sebut tadi, jangan sangka orang yang masuk penjara ni jahat belaka. Mereka memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Ada setengah tu memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Nah, Tok Guru saya tahanan ISA 5 tahun tuan-tuan. Nah, ingatkan 3 tahun aja, dalam Mahdi tambah lagi 2 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia ada cerita dalam kuliah tu. Mak dia dah tunggu dekat JT Pangkor tuan-tuan. Dah siap dah makanan pulut lepak. Pulut lepak lah Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan ulama-ulama kita zaman tu lah, operasi dalang. Banyak tok-tok guru pondok masuk dalam tahanan ISA Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ni tuan-tuan rahmatullah, jangan disangka orang masuk penjara ni semua jahat belaka. Nah,